لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan seperti biasa, marilah terlebih dahulu sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kelampangan masa dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah kita akan sambung ciri ataupun sifat yang ke-8 daripada 20 sifat ketuhanan, iaitu yang bernama iradat ataupun berkehendak. Baik, kita akan sambung pada malam ini iaitu berkaitan dengan takluk ataupun fungsi sifat iradah ataupun sifat berkehendak. Bulan lepas kita dah bincang berkaitan dengan makna sifat iradah. Sifat iradah ini merujuk kepada sifat yang sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat, satu ciri yang benar-benar ada pada diri Allah. Itu dipanggil sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat, satu ciri yang benar-benar ada pada diri Allah Ta'ala. Sekiranya Allah buka hijab, yang kata benar-benar ada ni, sekiranya Allah buka hijab maka dapat kesan ciri yang bernama iradah. Jadi satu ciri yang benar-benar ada pada diri Allah yang berkeupayaan untuk menentukan tiap-tiap sesuatu perkara mungkin. Dia panggil iradah ni berkehendak. Apabila dia ada sifat berkehendak ini, dia boleh ataupun dia berkehendak menentukan sesuatu perkara. Malam ni kita nak bincang apakah perkara yang menjadi bidang tugas berkehendak. Adakah semua perkara dia boleh decide, dia boleh buat keputusan ataupun dia boleh menetapkan sesuatu benda. Secara umum kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala ini dia berkehendak menentukan sesuatu ataupun semua perkara. Itu umum. Orang panggil secara kita bercakap mudah. Apabila kita tak tahu spesifik dia, setiap fungsi iradat dan qudrat ni kita tak tahu, walaupun dia tak menjadi kewajipan fardu ain. Takluk ni tuan-puan dia kewajipan fardu kifayah. Jadi kalau kita tak berapa nak clear sangat pun tak menjadi isu. Tetapi yang menjadi isu, yang menjadi tuntutan besar kepada kita, kita nak kena tahu sifat iradat itu yang berada pada diri Allah. Yang kata iradat itu iaitu berkehendak yang boleh menentukan apa saja mengikut kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma secara detail yang kita kena tahu, malam ni kita nak bincang apa perkara yang boleh ataupun perkara yang ditentukan, yang sifat iradat menentukan. Adakah dia boleh menentukan, dia boleh decide untuk mencipta anak dia? Adakah dia boleh menentukan untuk buat isteri dia? Jadi sebelum dia buat, kita kena ingat dia kena tentu dulu, kena racan dulu, kena tetapkan dulu. Dia tidak akan melakukan suatu perkara tanpa dia merancang terlebih dahulu. Itu konsep yang kita perlu pegang. Sebab itu ada qada dan qadar. Kita faham qudrah dan iradah, kita akan faham qada dan qadar. Qada ini iradah, qadar ini qudrah. Dia tidak akan buat satu perkara tanpa dia decide, tanpa dia rancang, tanpa dia tetapkan terlebih
terlebih dahulu. Right. Kita nak tahu perkara yang dia tetap ataupun dia takhsis ataupun dia tentukan. Baik. Dia sama je tuan-puan, mudah kita nak ingat. Qudrah dan iradah ini dia berfungsi menentu. Kalau qudrah dia berfungsi mengadakan sesuatu perkara yang mungkin saja. Dan begitu juga iradah, berkehendak dia. Berkehendak dia menentukan perkara yang mungkin sahaja. Dia tidak akan menentukan, tidak akan buat keputusan, tidak akan menetapkan perkara yang wajib dan mustahil pada akal. Perkara yang wajib, kita tahu perkara wajib ni tuan-puan dua saja. Wajib pada akal ini dua. Pertamanya adanya diri dia, yang kedua ada sifat dia. Itu saja mudah. Perkara yang wajib pada akal. Orang panggil perkara mesti ada. Diri Allah mesti ada. Akal kita tak boleh terima nak kata diri Allah tidak ada. Itu status dari segi hukum akal kita buat keputusan mesti diri Allah Ta'ala ini ada. Satu lagi ada dua. Satu lagi benda yang wajib ada ini iaitu ciri ataupun sifat Allah Ta'ala juga statusnya mesti ada. Jadi dia tidak akan menentukan perkara yang termasuk dalam wajib pada akal. Dia tidak tentu. Dia tidak menentukan untuk buat diri dia. Dia tidak menentukan untuk buat ciri yang ada pada dia. Dan dia tidak menentukan perkara yang mustahil pada akal. Baik itu, perkara yang mustahil pada akal ini dia panggil di bidang luar bidang tugas iradah. Bukan dia tak boleh untuk menentukan. Itu bukan jawapan yang tepat. Kita tak boleh nak kata Allah ini dia tak boleh nak menentukan untuk buah anak dia. Allah ini tak boleh dia nak menentukan untuk buat isteri dia. Itu bukan jawapan yang tepat. Sebab kalau kita jawab tak boleh, itu dia panggil hujah yang menjadi bola tanggung kepada orientalis yang menunggu untuk mengatakan bahawa Allah tak boleh. Sebab dia kata Allah Ta'ala ini kan kuat, power, qudrah, dia ada qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kecekapan dan kepatasan dia nak menghasilkan, nak tanjis suatu benda, seolah-olah dia kata jadi, kun, jadi. Itu dia panggil kecepatan, kepantasan. Dia nak praktis satu benda berdasarkan apa yang dia tetap. Jadi kita tak boleh nak jawab kenapa orang kafir kata dia tak buat anak dia. Adakah Tuhan kita boleh buat isteri dia? Maka kita kena jawab itu bukan bidan tugas qudrah. Bukan bermakna dia tak mampu. Kalau tak mampu ini bermakna bidan tugas qudrah tapi dia tak mampu buat. Sedangkan mencipta anak dia itu tidak ada kaitan dengan ciri dia. Tidak ada kaitan dengan kerja dia. Itu bahasa mudah. Qudrah itu dipanggil kerja dia. Takluk ni makna fungsi sifat qudrah. Baik. Jadi kesimpulan tuan-puan satu, mudah untuk kita ingat. Fungsi sifat iradah ini dia menentukan, kerana dia ada sifat berkehendak ni, dia boleh menentu. Dia boleh berkehendak untuk menentukan apa dia? Menentukan suatu perkara yang termasuk di dalam mungkin, perkara mungkin pada perkara mungkin. Apa maksud mungkin? Bukan mungkin bahasa kita, tidak. Bukan MUNGKIN, tidak. Itu bahasa kita. Ini mungkin istilah akidah. Ma yasihhu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah ada, boleh ada dan boleh tiada. Itu dipanggil mungkin. Bukan diri dia, bukan sifat dia, bukan perkara mustahil. Itu dipanggil perkara mungkin. Benda yang sah boleh nak ada dan boleh nak tiada. Apa dia? Makhluk. Makhluk ni tuan-puan dia panggil perkara mungkin. Mungkin boleh untuk Allah buat dan boleh juga untuk Allah nak meniadakan. Jadi antara ada dengan tiada makhluk ni tuan-puan, dia berat belah tiada dulu. Dia berat belah tiada, bukan berat belah ada. Dia sebab tu kita asal tiada. Kemudian kita ada.
Lepas tu tiada balik. Mula-mula tiada, ada sekejap, tiada balik. Tiba-tiba ada balik di mahsyar. Allah munculkan balik. Itu dia panggil perkara yang mungkin. Perkara ma yasih wujuduhu aw adamuhu. Perkara yang sah ataupun boleh. Sah ni maknanya pertimbangan akal kita. Boleh. Bukan perkara mistik. Tidak. Itu diri dia. Perkara mesti ada. Adapun lain daripada diri Allah dan sifat Allah, maka dipanggil perkara yang boleh untuk Allah Ta'ala ada dan boleh juga untuk Allah meniadakan. Maka kerja iradah ini, fungsi sifat kehendak ini, dia nak menentukan perkara mungkin. Baik. Kita nak tengok pula malam ni tuan-tuan, satu lagi, cara dia menentu. Menentu itu fungsi dia. Dah tahu dah. Dia akan taksis dia panggil. Fungsi ataupun ta'luk iradat, iaitu taksis tiap-tiap mumkinat. Tiap-tiap perkara mungkin. Baik, cara dia pula. Kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka dan iradat itu. Sambung. Baris yang kelima tuan-tuan. Selepas daripada makna iradat. Baris yang kelima. Selepas maka jadilah ia tu. Itu translate daripada firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, selepas translate itu, sambung balik. Dan iradah itu. Dan tu dia panggil mubtada. Khabar dia ialah satu sifat. Iradah dan iradah itu ialah satu sifat yang ada ia. Jadi sifatun wujudiyatun. Satu sifat, ini satu ciri yang ada ia sifat ia ciri ini di mana ada itu? Qaimatun bizati ta'ala, ada di zat Allah Ta'ala. Dia jenis ada, bukan jenis sifat adamiyah. Adapun 5 yang kita belajar awal tu, dia jenis sifat adamiyah. Dia panggil sifatun adamiyatun. Sifat yang jenis ataupun kategori nak faham dia jenis tidak ada, ketiadaan ataupun ternafi pada diri Allah. Ternafi mula. Tu sifat yang jenis kita faham dengan akal kita. Kita boleh faham jenis ketiadaan permulaan pada diri Allah. Ada kepada diri Allah tak nampak. Sebab tu dia panggil adamiyah. Dia hanya amrun i'tibari. Tapi yang ni memang sifatun wujudiyatun. Jenis betul-betul ada. Real ada di diri Allah. Apabila Allah buka hijab, nampak. Bila ada ni, sifat ni ada bila pada diri Allah, ni pada tu dia panggil fi zarfiyah. Pada sedia kala lagi. Jadi dia kitab Melayu ni tuan-tuan, dia terjemuh daripada kitab Arab. Sebab tu dia grammar sama je, nahwu sama je. Nahwu Arab dengan nahwu Melayu sama. Tu kecanggihan kitab turas. Kecanggihan kitab lama ni tuan-tuan, dia punya gaya bahasa dia tidak meninggalkan tata bahasa Arab. Nahwu. Sebab tu dia nampak pelik sikit. Dia nampak tunggal terbalik. Kadang-kadang fa'il duduk belakang. Kadang-kadang maf'ul duduk depan, panggil maf'ul muqaddam. Mubtada khabar. Tu kata orang Melayu pun kitab Melayu tapi guna nahwu Arab. Dia tak guna nahwu tata bahasa Malaysia. Tata bahasa Malaysia dia tak guna. Kita belajar BM hari ni ya, writing kita hari ni kan kita guna tata bahasa Malaysia hari ni. Sebab tu tidak ada dah akan, tidak ada ialah. Ada ialah tapi bukanlah khabar. Baik. Ada ciri ni ada ni pada sedia kala, bukan baru ada. Sedia kala lagi ada pada Allah Ta'ala. Makna sedia kala tu iaitu tidak ada mula. Dengan dialah, dengan sifat iradat ini. Ini mula masuk takluk ataupun fungsi. Apabila ada sifat iradat ini, dia ada fungsi dia. Dia bukan macam hayat, tidak ada fungsi. Dengan dialah, dengan sifat iradat ini, Allah Ta'ala itu dia panggil sifat bagi Allah. Allah Ta'ala yang maha tinggi menghendaki, yakni menghendaki, yakni berkehendak, berkeinginan. Ada sifat iradat, dia ada keinginan.
Keinginan untuk apa? Itu untuk menentu dan decide. Dan menentukan. Keinginan dia menentukan apa yang dia tentu. Adakah semua benda? Tidak. Dia hanya menentukan perkara mungkin. Menentukan mungkin, yakni menentukan makhluk. Mudah kita faham. Dia tak nak guna makhluk, dia guna terma dia di istilah. Jadi apa nama ni, usuluddin ni tumpat ataupun fiqh sama saja. Dia guna istilah dia. Kalau kita tak nak guna istilah, kita kata menentukan makhluk. Kita faham terus, menentukan makhluk. Maka dia tak tentulah diri, bukanlah tentu diri dia, bukan tentu nak buat diri dia, bukan tentu nak buat ciri dia, bukan nak tentu nak buat anak dia. Dia buat makhluk. Tu. Tapi dia tak guna makhluk, dia guna terma. Nama dia mungkin. Cara dia tentu dengar. Dengar ni dia panggil ba litaswir. Dengar tu harfu ba itu, harfu ba'i itu dia panggil huruf ba untuk menggambarkan cara dia nak menentukan. Macam mana dia tentukan benda yang harus pada akal tu. Tu. Dengar setengah baran, jadi juzuk. Setengah baran yang harus atas mungkin daripada mungkin mutaqabilat. Nampak payah tumpan bahasa dia saja. Poin dia mudah saja. Payah tu bahasa dia sebab dia translate daripada Arab. Baik. Kita tengok dulu. Jadi cara dia nak menentukan, dia menentukan dengan sebahagian. Setengah tu maknanya sebahagian. Sebahagian daripada barang. Sebahagian daripada barang tu sebahagian daripada perkara. Yang mutaqabilat di belakang tu. Yang saling berlawanan antara satu sama lain. Kalau perkara tu mutaqabilat, saling berlawanan antara satu sama lain, dia tidak akan menentukan untuk cipta semua. Tidak. Dia menentukan sebahagian. Apa perkara mutaqabilat? Dia bagi contoh. Kalau tinggi, rendah lawan dia. Kecil, besar. Tinggi, rendah. Ataupun warna. Kalau dia cipta, dia decide untuk cipta kita. Adakah dia decide dalam satu masa tu ataupun satu tempat itu dia buat semua perkara yang berlawanan? Tidak. Kalau kita ni benda yang ada berlawanan pada kita, tinggi, rendah, kecil, besar, maka dia akan menentukan sebahagian. Kalau dia tentu kecil, tidak akan ada besar. Dia tentu kita rendah, tidak akan ada panjang. Itu maksud cara dia menentukan apa yang dia nak buat. Ini belum buat lagi ni. Tanjis kudrah dia tak guna lagi kudrah. Ini baru duk kira merancang untuk apa saja dia buat. Kalau benda itu, satu tempat itu, dia tentu kita kecil, tidak ada besar. Tentu kita kuruh, tidak ada gemuk. Tentu kita di tempat ini, tidak ada tempat lain. Itu dia panggil menentukan sebahagian. Itu dia panggil mutaqabilat. Yakni yang kata menentu sebahagian daripada dua perkara berlawanan, yakni segala mutaqabilat tu. Dia nak yakni tu dia panggil ana yakni. Yang dikendaki dengan mungkinun mutaqabilat, segala mungkin yang berlawanan, yakni saling berlawanan, yang tidak berhimpun di dalam satu masa di satu tempat. Tak berhimpun. Bukan makna kita ni pendek pun ada, rendah pun ada, tinggi pun ada, rendah pun ada, besar pun ada, kecil pun ada, hitam pun ada, putih pun ada. Tidak. Kalau putih, maka hitam tidak ada pada kita. Dan iaitu ada lawan. Dan iaitu ni contoh. Iaitu ni dia nak bagi contoh perkara yang berlawanan. Allah tentu sebahagian sahaja, bukan semua tentu. Bukan semua, tidak. Kalau dia tentu lelaki, tidak ada perempuan. Melainkan dia tentu dua-dua khonsa. Khonsa ni kan ada lelaki, ada perempuan. Cuma status tak tahu. Walaupun khonsa, tapi di sisi Allah Ta'ala ada lelaki atau perempuan. Kita je khonsa. Khonsa ni maknanya muskil. Orang yang ada dua alat kelamin yang dua-dua berfungsi, tapi di sisi kita tak boleh nak tentukan lelaki atau perempuan. Tu dia panggil khonsa muskil.
Tetapi di sisi Allah tak muskil. Allah tahu dia tentu belah mana, walaupun ada dua. Jantina, faras pun ada, zakar pun ada. Dua-dua berfungsi. Sekejap keluar air kecil belah faras, sekejap keluar air kecil belah zakar. Sekejap keluar mani belah faras, sekejap keluar mani belah zakar. Dua-dua boleh hidup. Dan kedua-dua hidup. Bukan mati satu, hidup satu, tidak. Yang tu kalau mati zakar, dikira perempuan. Kalau perempuan tak hidup, kira lelaki. Walaupun ada dua alat. Tu nak cerita, walaupun ada dua alat, Allah tentu juga di sisi Allah Ta'ala, lelaki atau perempuan. Tu. Mana contoh? Iaitu contoh berlawanan ni, ada lawan tiada. Kalau dah kita ada, maka tiada lah. Ini mudah saja tuan-puan ni. Kita baca ekspres. Ini mudah, kita dah faham dah. Cara Allah tentu ni. Allah tentu kita ada malam ni. Ada. Dia tak akan jadi tiada. Walaupun kita kata, sekejap ada, sekejap tiada. Iyalah. Dalam masa yang berbeza. Dalam masa yang berbeza. Bukan masa yang sama. Masa yang berbeza. Timing berbeza. Sekejap, 1 minit berbeza. 1 minit saja berbeza. Tak apalah walaupun 1 minit. Tapi ada masa yang berlainan. Kita tengok pukul 8 dia berada di surah An-Nur. 8:05 dia berada di surau Abdul Rahman bin Auf. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi dalam masa berlainan. Tu nak cerita, Allah akan tentukan dia ada pada masa satu-satu masa dan satu-satu tempat. Contoh yang kedua, dan segala warna. Kalau dia tentu putih, tidak ada hitam. Dia tentu hitam, tiada warna lain. Dan segala jihah. Jihah makna segala pihak. Dia tentu utara, timur, barat. Dan segala tempat. Dia tentu tempat kita lahir di mana. Kalau dia tentu dah kita lahir di mana-mana, maka tetap kita lahir di sini. Kita tak lahir di tempat lain. Allah tentu di sini. Dan segala masa. Masa. Allah tentu dah. Dan segala qadar. Qadar ni ukuran. Yakni yang kata qadar ni segala ukuran, segala saiz. Mana contoh detail lagi? Itu umum. Contoh ni detail. Seperti menghendaki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia kehendaki dan dia menentu Allah akan seorang dengan ada. Ini contoh secara detail. Allah tu dia nak menghendaki, dia nak tentukan seseorang, dia nak menentukan seseorang itu dengan ada. Dia buat. Ni bukan buat lagi ni, dia tentu dulu. Jadi dia bertukar tentu dengan buat tu. Bahasa kita dipanggil rancam lah. Ni baru duk rancam, ni buat tak lagi. Tapi Allah ni dia rancang ria. Sikit pun tak lari. Ini tanda dia memang orang panggil iradat yang ada pada dia ni, iradat orang panggil sifat mutlak dia. Kita pun ada sifat iradat. Duk menentu juga hari-hari, duk buat pilihan juga hari-hari. Lepas buat pilihan disusuli oleh perbuatan, oleh action. Mula-mula decide dulu. Buat keputusan betul-betul dulu, teruskan dengan action. Tapi kadang-kadang tak jadi. Itu tanda kita ni bukan pilihan mutlak kita. Tanda bahawa kita kena sedar Allah Ta'ala yang bagi iradat pada kita, yang boleh pilih. Dan Allah kontrol kita. Dia tak berada di luar daripada penguasaan Allah. Kita berada di dalam bidang kuasa dan iradat Allah. Jadi kita akan bagi contoh. Contoh sangat penting tuan-tuan. Di bawah sekali. Contoh ni tuan-tuan merungkai akidah kita. Nak memperbetulkan akidah kita. Di bawah ni. Akidah apa? Kadang-kadang orang tanya, kenapa kalau saya bergerak tangan saya jam bergerak? Dia kata dah bergerak tangan jam bergerak lah. Tu akidah dia. Tu salah tuan-tuan. Akidah yang salah, yang besar, bukan salah kecil. Bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tu akidah yang salah besar. Kenapa? Kerana dia faham dan pegang apabila tangan bergerak, jam bergerak. Dia tak nampak iradat Allah, qudrah Allah. Allah tentu jam bergerak. Bukan kerana tangan, bukan.
Tidak ada tabiat, tidak ada campur tangan makhluk dia dalam iradat, dalam perancangan dan juga perbuatan Allah. Kalau kita pegang lagu tu tuan-puan, bermakna Allah ini tidak kontrol ke semua makhluk. Bukan wahdatul af'al. Kita akan belajar dalam wahdaniyah, satu perbuatan. Sebab ada satu makhluk yang bergerak tanpa perancangan Allah dan tanpa perbuatan Allah. Allah buat tangan saja bergerak. Dan Allah decide tangan untuk bergerak, Allah tak decide jam dan tak buat perbuatan ada pada jam. Ini kesalahan yang besar. Ada orang tanya, dia kata baju kenapa bergerak? Dah aku pakai bergerak lah. Mudah dia jawab. Tapi kalau jawapan itu secara zahir, ya betul, itu cara kita jawab. Jangan kita jawab, aku pakai baju bergerak ni sebab Allah Ta'ala bergerak. Tu detail sangat. Tu orang kata sesak pula. Dia ada cara bercakap adat, cara bercakap hakikat. Jangan guna hakikat tu puan. Guna hakikat orang tangkap. Kita ada Ustaz Jaki ni. Jangan. Ada kan orang cakap Allahu fil jubbati. Kisah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kena tangkap dia. Suhail. Suhail ni dia orang panggil gila. Dalam mutasawuf ni dia ada sakar, mabuk. Apabila dia mabuk, guru dia dah pesan dah. Ketika mana kamu berada dalam masyarakat, kamu mesti bertopengkan syariah. Maksud mesti beramal dengan syariah. Jangan guna hakikat. Hakikat ni tuan-puan, kita duk belajar ni nak bagi nampak hakikat lah. Hakikat perbuatan tu bukan kerana tangan Allah Ta'ala menentukan jam dan membuat perbuatan jam. Bergerak tu. Cuma adat saja Allah serentakkan. Tetapi bukan perbuatan follow, tidak. Hakikat kita kena nampak macam tu. Cuma kita bercakap adat, jam bergerak lah dah, tangan aku bergerak. Itu adat saja, boleh bergerak. Baju ni aku pakai, mana badan pergi, dia ikutlah baju. Dah baju duduk di badan. Tetapi bukan maknanya baju ini melekat dengan sebab dia ikut badan. Allah Ta'ala decide baju tu nak bergerak. Perbuatan bergeraknya baju itu bukan kerana badan kita, tidak. Dia ada perbuatan yang banyak dalam tu. Contoh dia akan bagi di bawah. Contoh dia bagi cicin. Bergeraknya cicin dengan sebab ada Allah decide, bukan dengan sebab bergerak tangan. Baik. Sehingga mabuk tadi Suhail tadi kan. Apabila dia mabuk, dia kata Allahu fil jubbati. Allah duduk dalam jubah aku, dia kata. Apabila dengar pada orang ramai, orang kata Suhail ni dah sesak dah. Reportlah kepada pihak berautoriti. Orang pun tangkap dia. Panjang cerita dia. Dipancun akhirnya dia. Kerana dia tak nak dia tak nak kembali kepada syariah. Dia mabuk. Tu panjang cerita sufi. Dia sufi. Tetapi walaupun dia ahli wali Allah, tetapi dia salah bercakap dengan masyarakat menggunakan hakikat. Tak boleh. Kena menggunakan syariah. Syariat ni maksud apa? Maksudnya secara zahir. Tak boleh dari akidah. Kalau kita kata Allah duduk dalam jubah, salahlah dari segi akidahnya. Kerana Allah ini tidak bertempat. Tiba-tiba dia kata Allah bertempat dalam jubah dia. Dan salah dari segi akidah. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita bahasa sastera. Dia kata dia rindu kepada Allah. Dia kasih kepada Allah. Seolah-olah Allah ni bersama-sama dengan aku. Seolah-olah duduk dalam jubah aku Allah. Dia nak cerita Allah dalam hati dia. Ni. Sebab tu dia mabuk. Kita tak tahu lagi lah tuan-puan. Tak sampai peringkat mabuk lagi. Jangan tanya gila. Orang sufi ni lepas mabuk dia gila. Macam kita lah, gila cinta. Mabuk cinta dulu. Lepas dia mabuk gila, duk telefon tuan-puan, tak tengok orang viral tu. Telefon dia cabut rupa habis licin tu. Rupanya duk bersembang dengan makwa dia. Mabuk lah tu. Tak tahu apa yang dia buat. Sebab duk bersembang dengan orang yang dia kasih. Orang yang dia rindu ni, lama tak bertemu. Apa yang dia buat dia tak sedar. Rupanya tindak keluar kawal, dia cabut rupa. Sambil sembang sejam. Rupanya 2 jam dah. Orang tanya, sembang bila lagi? Baru je sembang. Rupanya 2 jam dia mabuk. Begitu juga orang dengan Allah Ta'ala, kalau sampai tahap mabuk, dia bangkit pada waktu malam, dia tak terasa berjam-jam dia beribadah. Rokok, dia rindu. Tu kita tak boleh nak cerita lagi tuan-puan. Sebab kita pun jarang bangkit lagi. Saya lah. Tuan-puan ni bangkit selalu dah. Saya ni bangkit terkejut je. Terkejut nak kecil bangkit. Jadi tak boleh cerita lagi lah, bukan level saya lagi. Nanti tuan-puan tanya, mabuk lagu mana Ustaz? Dia nak jawab. Baik, kita tengok zahir ni. Zahir dulu ni. Tak cerita mabuk lagi.
Mana contoh dia? Dia kata kalau Allah decide, Allah rancang untuk ada seseorang itu, maka tinggal tiada. Maka Allah Ta'ala tak tentukan tiada pada dia. Dia ada dah. Dia tentu kita ada pada malam ni. Maka tinggal tiada. Tidak ada tiada ni. Dah kita dah ada dah ni. Tu. Dan menentu pula dengan putih misalnya, maka tinggal segala warna yang lain. Dia decide kita ni nak buat warna putih. Maka tidak ada warna lain pada kita. Dan menentu pula di jihad utara misalnya, dia tentu kita ni nak lahir di mana? Di utara misalnya. Maka tinggal ia akan segala jihad lain. Maka kita Allah Ta'ala akan buat pada tempat yang dia tentukan. Dan menentu pula di suatu tempat, dia khas pula pihak utara tu, khas di mana? Contoh dia, tempat seperti Kelantan misalnya, maka tinggal ia akan segala tempat lain. Allah Ta'ala tak akan tentu dah dia lahir di tempat lain. Dia lahir, dia tetap dah lahir di Kelantan. Kena reda dengan penentuan Allah. Ni Allah tentu dah, kena reda. Ada orang tak suka. Tak suka dengan Allah Ta'ala buat pada kita. Allah tentu dah kita ni lahir tempat ni, kahwin dengan orang ni, dapat anak ni. Ada anak tu, pak dia menikah dengan India. Mak dia menikah dengan India, dapat dia tak berapa cerah. Dia kata, kenapa mak saya Melayu putih, lahir saya gelap. Saya heran, kenapa mak saya ni duk pilih ayah saya gelap. Dia bercakap macam tu. Sebab dia tengok adik-beradik lain putih ikut mak dia, dia seorang gelap. Gelap ikut ayah dia lah. Bukan hitam, gelap. Macam saya ni lah, bukan hitam ni, gelap. Gelap lain sikit. Gelap tu bahasa diplomasi lah. Jangan dia kata hitam, nampak teruk sangat. Kena reda. Ni kita kena tahu akidah. Tak tahu akidah tuan-tuan, tak boleh nak reda. Reda tu amalan hati. Kita akan belajar kitab tasawuf, tajuk dia satu topik khusus, nama dia adalah reda. Jadi orang nak reda ni tuan-tuan, dia kena ada ilmu asas dulu, kena melalui ilmu akidah. Nak reda kena dulu ciri Tuhan, yang kata qudrah, yang kata iradah. Allah decide dengan iradat dia. Ni bahasa apa panggil? Bahasa umum. Dia decide dengan iradat. Lagi dan menentu ia pula dengan seorang itu dengan tinggi misalnya, maka tinggal pendek. Kena reda lah kalau kita rendah pun tak tinggi. Duk tengok orang sukalah tinggi macam orang panggil apa tu, macam model. Kita rendah, dah lah rendah, orang panggil pula pendek. Allah lah, susah hati. Sakit hati, bukan susah, sakit hati. Dalam pendek orang panggil pula. Orang bergelar pula dalam kelas-kelas dulu, waktu sekolah dulu. Saya orang kata dulu waktu kelas dulu, ramai orang tinggi. Saya seorang rendah. Dia tak panggil rendah, dia panggil pendek. Tu yang naya tu. Kalau panggil rendah tak terasa sangat, dia panggil pendek. Saya dan kelas dulu orang panggil Jahar. Orang Kelantan ni dia pandai. Nama elok-elok, dia panggil Jahar. Ada orang tua ni dia tak boleh sebut Azhar tu. Saya bukan Azhar, saya Azhar. Dia tak boleh sebut payah. Azhar tu payah. Orang tua dia sebut Zahar. Dan kawan muda kelas-kelas kita ni Jahar. JP dia panggil, Jahar pendek. JP nama saya dua, satu Jahar pendek, satu lagi Jahar JJ nama saya, Jahar Jebin. Saya dulu Jebin, kalau rendah tu dah Jebin dah. JJ dia panggil, Jahar Jebin, JP Jahar pendek. Kita ni kawan-kawan sebut ni tak marah sangat, senyum je. Kalau marah mengupak pula siar kat kawan. Dah kita pendek sungguh, nak macam mana? Reda je lah. Cuma kawan pun kena pandai-pandai lah, kan? Nak reda pun jangan teruk sangat. Teruk sangat kan, duk bergelar dia, lagi kita marah lagi dia kuat. Sebab tu kena buat senyum. Senyum dia tak kata apa. Kawan ni mudah je. Suka. Kita suka, dia tak ada. Apabila kita suka, dia tak naik. Kalau selagi kita marah, lagi tu dia sebut. Baik. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilah. Itulah dia panggil
perkara yang Allah tentukan, perkara yang saling berlawanan, daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang menhendaki oleh Allah Ta'ala. Baik, inilah sekali tuan-tuan. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan menentu ia Allah Ta'ala akan mungkin dengan sifat iradat itu. Dia tentu dengan sifat iradat dia, bukan kerana terpaksa, tidak. Ini nak cerita. Bukan dengan tergagah, bukan dengan terpaksa. Yang terpaksa jenis makhluk kita. Kita jenis terpaksa tu. Banyak kita ni benda tak nak jadi, terpaksa. Kita pilih lain, jadi lain. Kita di saat lain, Allah bagi iradat pada kita, dalam diri kita ni dia ada keinginan. Tu Allah Ta'ala cipta tu, bukan hak kita. Kita tak pandai nak cipta iradat. Adanya kemahuan dalam diri kita, Allah cipta. Dia panggil iradat. Maka apabila ada iradat dalam diri kita, kita boleh guna, berfungsi. Untuk apa? Untuk menentu, untuk buat keputusan. Sebab tu orang selalu tanya kita, suruh kita buat keputusan. Kenapa? Kerana kita jenis ada iradat. Boleh pandai buat keputusan sebab ada iradat. Lalu kita buat keputusan. Ada kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tak jadi itu kita nak lain, jadi lain. Itu panggil terpaksa tu. Saya malam ni rancang nak pergi lain, tak jadi. Terpaksa datang juga. Terpaksa. Nak ke lain malam ni. Tapi terpaksalah, ada kelas ada malam ni, datang juga. Tu kita jenis lagu tu. Pilihan terpaksa kena buat. Tapi Allah tidak. Dia bukan terpaksa. Memang dia tetap benda yang dia nak, dia akan buat. Dia ada benda yang dia tetap, tiba-tiba dia buat lain. Tak jadi. Tak ada lari daripada plan. Melainkan kita akan bincang akan datang, ada juga yang Allah Ta'ala decide dan dia ada sedikit perubahan sedikit. Ada kadang-kadang qada ni boleh Allah Ta'ala ejaz, kurang dengan doa kita. Allah dah tetap dah, dia decide dah kemalangan berlaku atas kita, wal'iyadzubillah. Tetapi Allah boleh kurangkan dengan sebab doa kita, dengan sebab sedekah kita. Doa kita, doa orang lain, sedekah kita. Tapi tetap Allah jadi, cuma kurangkan. Daripada teruk Allah tetap, tiba-tiba Allah kurangkan. Jadi tetap jadi, kerana dia dah decide jadi benda ni. Cuma kadar itu Allah boleh kurangkan dengan sebab-sebab kita. Tu pun dia tentu. Bukan kerana doa kita. Kebetulan dia tentu tu, dan kita pun berdoa. Tu. Baik, apa lagi? Dan bukan lalai. Bukan dia buat keputusan dengan tak sedar. Lalai. Atau lupa. Bukan dia buat keputusan dengan terlupa. Tidak. Bukan dia buat keputusan dengan terlupa. Dia buat keputusan dengan sifat iradat yang ada pada dia. Ataupun dengan illah. Illah ni apa dia? Illah ni dengan sebab. Ni yang kita sebut tadi, contoh bergeraknya jam dengan illah, dengan sebab bergerak tangan. Tidak. Bergeraknya cincin dengan illah, dengan sebab bergeraknya tangan. Tidak. Kenapa cincin di jari kita boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang? Kerana dia follow, ataupun dengan illah, dengan sebab pergerakan tangan. Tidak. Itu i'tiqad yang salah, yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, pergerakan apapun makhluk, walaupun kita tengok pada adat, pergerakan baju dengan sebab ada di badan, pergerakan kopiah kita dengan sebab dia berada di atas kepala kita, pergerakan cincin dengan sebab tangan kita, tapi hakikat sebenar pergerakan itu berada di dalam perancangan Allah dan perbuatan Allah. Dia berada di dalam konsep ciri iradat dan juga kudrah Allah. Ini sangat penting, dua ciri ini tuan-tuan. Barulah kita panggil apa? Kenal setiap perbuatan Allah Ta'ala itu, walaupun zahir kita nampak perbuatan kita. Itu zahir sahaja perbuatan kita. Dia panggil dalam bahasa usuluddin, bahasa usuluddin panggil isna' majazi. Dia nisbahkan kepada perbuatan kita. Apabila kita bergerak tangan, maka bergeraklah jam kita. Bergerak tangan, bergerak cincin ada pada jari kita. Adakah pergerakan cincin itu dengan sebab, dengan illah jari kita bergerak? Tidak. Cuma isnad majazi,
kita bercakap secara zahir, cara adatnya, ya. Bergerak tangan ini, bergerak cincin dengan sebab cincin berada di tangan. Itu secara majazi. Jangan kita pegang di hati kita begitu. Itu salah. Itu bukan akidah Ahlussunnah. Yang sebenarnya dia panggil isnad hakiki. Nisbah yang hakikinya ialah pergerakan cincin di tangan, pergerakan jam di tangan dengan sebab apa dia? Dengan sebab kehendak Allah Ta'ala, yang Allah decide dengan ciri yang bernama iradatun. Yang kita duk bincang ni, ciri yang ke-8 nama dia iradat yang ada pada Allah. Apabila dia ada ciri iradat, Allah boleh decide, Allah boleh tentukan dia nak gerak tangan dan dia nak pergerakan cincin di tangan. Dan apabila dia decide tuan-puan, apa yang dia diikuti dengan action dia. Action tu kenapa Allah boleh mencipta perbuatan? Kerana dia ada sifat yang bernama qudrah. Sifat qudrah ini dia ada fungsi ta'luq. Ta'luq dia apa? Ta'luq dianya ialah untuk mengadakan perbuatan. Tu dia fungsi qudrah yang Allah sebut dalam Quran secara umum sahaja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna, sesungguhnya, dia takkid, nak bagi dia, nak bagi orang panggil betul-betul. Sesungguhnya Allah kata, innallah, sesungguhnya Allah ini berkuasa mengadakan tiap-tiap suatu perkara. Apa saja, semua Allah boleh buat. Tapi ingat di sini kena spesifik. Syai' ni umum, tapi dia kena ada spesifik. Bukan terlalu umum. Dia hanya buat perkara yang dalam bidang tugas dia saja. Tu kena tahu. Qudrah dia ada bidang tugas dia, iaitu dia mengadakan perkara mungkin saja. Perkara makhluk dia tidak ada dari dia. Dia bukan cipta anak dia, dia bukan cipta isteri dia, bukan. Kenapa? Ini bukan kerja qudrah. Walaupun syai' itu umum, tetapi umum pada zahir, tetapi dia spesifik pada job dia ataupun pada fungsi qudrah. Baik, saya tuan-tuan. Itulah dia akidah ataupun pegangan dalam hati kita mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun kita panggil Al-Iman Abu Hasan Asy'ari. Di dalam ciri yang ke-8, Allah Ta'ala cipta, sebelum dia cipta, dia decide dulu. Dia decide nak bergeraknya cincin, nak bergeraknya jam, dia yang menentu. Bukan kerana bergerak tangan, tidak. Kalaulah kerana bergerak tangan, bermakna Allah mengkontrol tidak sepenuhnya. Ada suatu benda di luar kawalan kekuasaan Allah Ta'ala. Apa dia? Jam. Bukan bergerak, bukan Allah yang menggerakkan, tangan yang bergerak. Ini tidak sepenuhnya dia kontrol. Itu salah. Sedangkan Allah Ta'ala kontrol sepenuhnya dan dia decide sepenuhnya. Bukan dia decide satu benda dan menelan follow, tidak. Cuma adatnya kita bercakap, kenapa baju bergerak ni? Adatnya kita kata kerana duduk di badan bergerak, baju bergerak lah. Kopiah ni pun badan bergerak, dia tak tinggal. Bukan kata badan kita bergerak, kopiah duduk di nur, an-nur, saya balik dah. Kopiah tak nak follow. Itu adat Allah tak buat, tapi boleh buat. Bukan makna tak boleh buat, boleh buat lah. Cuma adat Allah decide serentak. Maksud dia bergeraknya badan, bergeraknya benda yang ada di atas badan. Nak yang kita nak kena pegang dalam hati kita, faham dalam hati kita bahawa setiap keputusan yang Allah tentukan dengan sifat iradat Allah, bukan kerana illah, bukan kerana sebab, bukan kerana sebab lain. Tu. Bukan kerana Allah Ta'ala buat satu benda itu bukan kerana terpaksa, bukan kerana tak sedar, bukan kerana lupa, dan bukan dengan illah, dengan sebab, ataupun dengan tabiat, ataupun dengan secara nature. Dia panggil semula jadi. Dia panggil alam semula jadi. Tak ada siapa cipta. Bukan. Ada yang Allah cipta. Allah cipta. Walaupun kita panggil secara zahir tak salah lah. Kalau kita tahu akidah, salahnya orang yang tidak ada akidah lah. Boleh guna alam semula jadi. Tapi kita tahu akidah, itu bahasa apa panggil? Bahasa adat saja. Boleh. Macam kita katalah,
Oh sehat maka ubat. Kenapa sehat ni? Maka ubat lah. Oh power ubat. Ya power. Ubat ni power sungguh lah. Power sungguh booster ni. Oh power. Kebal sungguh. Oh dia yakin beriman kepada booster. Boleh bercakap macam tu. Pada adatnya. Bukan makna booster yang ada kudrah. Asbab. Boleh beriman, boleh pegang secara zahir dengan asbab dia panggil. Pegang pada asbab. Tetapi kena faham. Hakikat bukan booster tu. Hakikat bukan ubat. Hakikat bukan dengan sebab jampi air tawar tu. Kalau booster ni, kalau jampi air tawar dia marah syirik. Yang ambil booster tak syirik pula. Maka ubat tu Panadol tu umpan. Habis keping Panadol, sembuh. Suruh jampi air, dia kata syirik jampi air. Samalah jampi pun asbab juga. Makan ubat pun asbab juga. Rebus air ketum pun asbab juga. Ada orang makan air ketum sembuh. Sama, semua apa pun asbab. Tetapi ingat, hakikat yang mencipta sembuh itu Allah Ta'ala. Itu dipanggil bercakap pada adat tak menjadi salah, tapi yang menjadi salahnya pegangan pada hakikat. Jadi hakikat kita pegang betul, adatnya kita bercakap secara zahir. Itu sebab tu akidah, ilmu akidah sangat penting. Dia benda yang fundamental. Sebab benda yang menjadi dasar pegangan kita. Jadi apabila kita tahu dasarnya, hakikatnya begini, zahirnya kita boleh bercakap. Yang menjadi masalahnya ialah sistem kepercayaan di dalam hati kita belum jelas. Sebab Allah Ta'ala ini dia panggil ilmu tauhid adalah ilmu berkaitan dengan sistem kepercayaan terhadap ciri ketuhanan. Dia berteraskan kepada 13 jenis ciri. Kalau ada 13 ciri ketuhanan, bermakna kita ada sistem kepercayaan terhadap ciri ketuhanan yang mantap. Bercakap apapun dari segi hati kita nampak tak salah. Cakap adat memang kena bercakap begini, hati kita pegang begini. Tapi kalau orang yang tak tahu, tak ambil tahu, tak pernah belajar modul sistem kepercayaan, ini bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Sebab tu kita kena peluanlah dalam hidup kita 13 sahaja, bukan banyak, 13 sahaja ciri ketuhanan yang menjadi teras di dalam sistem kepercayaan. Bahasa syarak dia panggil usuluddin. Bahasa moden kita panggil sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. InsyaAllah tuan kita akan sambung akan datang, iaitu dan bagi iradat itu dua ta'alluq. Ini dua function. Ta'alluq itu function. Ada lagi tak habis tadi? Atau nature. Tabiat tu nature. Yang ialah 5 perkara itu mustahil atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat satu benda dengan ciri iradat dia, bukan dengan tergagah, satu, bukan dengan terpaksa, satu, bukan dengan tak sedar di luar kawalan, dan bukan dengan terlupa, dan bukan dengan sebab, dan bukan dengan nature. Tidak. Tu 5 tu bukan. Dan bagi iradat itu 2 function ataupun 2 fungsi ataupun 2 tugas. InsyaAllah kita akan sambung lepas raya tuan-tuan. Kita akan sambung bulan Syawal nanti, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.